Satu lagi. Satu lagi. Yang itu dah habis. Ini dah bateri. Ini dah habis. Ini dah habis. Oh, yang dah habis. Ini sekali dengan ni kan. Tadi ambil bateri. Subhanallah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله illa ilaih amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutamanya nikmat iman, amal ketaatan. Nikmat iman ini adalah satu anugerah yang mana Allah SWT telah menyatakan dalam surah An-Nur ayat 35, Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memimpin hidayah dan petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki. Yang ni erti kata tak semua yang Allah pilih. Tak semua yang Allah pilih untuk mendapat iman. Kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW dengan pak saudara Nabi Abu Talib, yang bersama-sama dengan Nabi, yang menjaga Nabi dari kecil, yang menjaga perjuangan Nabi, yang menyokong Nabi SAW. Namun Allah SWT takdirkan pak saudara Nabi yang rapat dengan Nabi, Allah tak bagi iman. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi tahu iman tu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh dengar lah. Boleh dengar? Boleh? Boleh tak? Boleh tak berapa? Dia kena rapat ni. Ni ada? Kan ni? Dia boleh tapi dia kena rapat. Subhanallah. Ni ada dah. Hanya tadi kena menerat. Subhanallah. Kan ni. Apa-apa.
Boleh tak apa. Jadi kalau kita lihat sedang yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, antara nikmat yang besar namun tidak zahir dengan pandangan mata. Biasa kita nampak nikmat dalam rupa bentuk dunia. Dunia ni adalah nikmat Allah bagi kesenangan. Dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah nisbahkan dunia ni dengan kesenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'. Ketahuilah kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Memang dunia ini tempat kita, kalau tidak dibawa dengan iman, memang kita akan nampak satu sudut yang mana kita lihat inilah kehidupan kita. Sebab tu setengah orang tu dia berhabis-habis kat sini, dia nak habis seronok kat sini, beria-ria kat sini, berpenat-penat kat sini, lupa apa yang ada di sana. Kita lupa bahawa kita ada satu lagi kehidupan yang sedang menanti, yang mana kehidupan yang menanti itu nikmatnya lebih lagi. Tu maksud dia. Makna kata, kalaulah sekarang kita dah rasa seronok dengan hidupnya ada, dah seronok lah. Tinggal lagi bila ada perkara berlaku yang tak baik, yang tak elok, Allah uji dengan takdir buruk. Sakit, itu adat dunia lah. Sihat, lawannya sakit. Tua, muda, lawannya tua. Begitu hidup, lawannya mati. Ada lawannya. Jadi sebab itu kita tidak boleh dapat satu kenikmatan yang total, yang sempurna dengan dunia, sebab dia ada lawan dia. Kita tengah seronok, tengok bertukar jadi suka jadi duka. Berbeza dengan kehidupan akhirat. Bagi orang beriman, dia ada satu nikmat yang cukup besar, nikmat yang membawa dia satu kepada kepercayaan yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Kalau di dunia kita ada dua kedudukan. Sekarang kita sihat, tapi sihat kita ni tak esok lusa sakit entah, macam gitu. Dan sekarang kita hidup, kita tak tahu dengan ajal yang mendatang, dan kita semua tahu kullu nafsin za'iqatul maut. Sebab tu kita tak boleh pergi kepada nikmat yang maksimum. Tetapi dunia ni memang Allah katakan kesenangan. Tapi apabila dia melupakan perjalanan yang sebenar, maka kesenangan itu akan menjadi kelalaian, menjadi kerosakan. Dia pulun habis kat sini, akhirnya dia bertemu dengan kekecewaan, ataupun dia bertukar dengan cara dia tak dapat apa yang dia nak, jadi dia jadi give up. Entahlah Ustaz, saya dah cuba banyak kali macam itu juga, jadi apa ada je lah. Dia macam itu, apa ada je lah. Bermaksud dia bukan benar-benar faham tentang hakikat kehidupan ini, yang mana kalau ikut kepada ciri orang beriman, itu dia tidak akan membawa kepada sifat lemah, resah, wala tahinu wala tahzan. Dia sepatut tidak begitu. Bermaksud kita dengan dunia bukan disebabkan kita tak dapat apa yang kita nak, kita kecewa dengan apa yang tiada, kita ditipu oleh keadaan dunia, maka barulah kita rasa jadi lemah, jadi tak suka. Bukan begitu cara kita nak menata cara ataupun kita nak mentadbir urus dunia ini. Mentadbir urus dunia itu bukanlah dengan kekecewaan itu jemaah sekalian, tetapi mentadbir urus dunia itu dengan kesedaran kepada kehidupan yang sedang menanti kita selepas ini, yang dipanggil yaumul akhirah, darul akhirah. Itu iman. Sebab tu kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mendapat Islam, iman, bukan dengan kekecewaan, malah habis harta seluruhnya dilaburkan untuk agama. Bukan dah habis harta baru cari agama. Apa hal agama ni? Tahulah Ustaz, tak menjadi, nampaknya meniaga ni. Allah, boleh kata Allah gitu. Dia dah menjunam jatuh, dah enjoy kepala, baru cari Allah. Bukan begitu jemaah sekalian. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu sebagai contoh. Yang mana kaum Quraisy, dia kata apa? Aku bagi pilihan. Kau kalau ikut Muhammad, kata ini Nabi Muhammad SAW,
Engkau akan jadi fakir miskin, kata. Kau takkan boleh dapat harta kau. Bukan dah fakir miskin, kena faham. Tapi kalau engkau tak ikut, kau ada di Mekah, aku bagi kau jawatan, harta yang ada aku lipat kali ganda, aku bagi semua kesenangan dunia. Apa kata Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an? Kau ambil semua ni. Kau ambil semua harta aku. Terror tak terror je mas sekalian. Terror tak terror, sahabat dulu mas sekalian. Dia melihat dunia bukan dengan kecewa. Dia melihat dunia dengan satu tawaran yang lebih besar. Sanggup habis dunia. Tak apa. Habis bukan kerana kita gagal urus. Habis kerana kita letak pada tempatnya. Ambil, katanya. Selai pinggang mas sekalian. Selai pinggang ikut Nabi SAW. Begitu juga dengan semua sahabat Nabi, Khulafa Ar-Rasyidin. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an begitu juga. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an begitu juga. Saudagar kain. Ni semua taikun semua kalau tengok background. Khulafa Ar-Rasyidin, khalifah. Itu semua bukan kecil-kecil anak. Nak bagi tahu dunia dinilai bukan dengan kekecewaan kita setelah kita gagal untuk mendapatkannya, atau bukan dinilai dengan keseronokan yang orang yang mendapatkan dengan cara dunia. Tidak, tapi dunia dinilai dengan iman. Itu nikmat yang besar. Dalam bab perbahasan hakikat kehidupan, dalam bab fatonah, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatonah, kebijaksanaan. Orang yang bijak, sebut bijak ni, dia buat good investment. Dia akan buat satu pelaburan yang sangat menguntungkan. Dan menguntungkan bukan seketika, tetapi untungnya selama-lamanya. Non-stopnya untung. Ini orang bijak. Di mana keuntungan yang selama-lamanya? Keuntungan itu bermula di dunia sehingga ke syurga. Bukan kat dunia dia merana. Wallahi jemaah sekalian, Islam tidak merana di dunia ini. Islam tidak merana. Kalau kita lihat, malam ni kita sambung perbahasan fatonah. Bagaimana nak menterjemahkan sifat Nabi bijaksana ni dalam mentadbir dunia. Orang ingat bijak-bijak ni kena banyak sijil. Kena pandai buat duit. Money make money katanya. Tak ada. Orang yang bijak kata Nabi, dia tengok dunia, nampak akhirat. Al-Qayyis mandana nafsah amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak, dia tengok dunia, bukan kecewa. Dia tengok dia, penipu semua ni. Cakap sebab tak dapat, kecewa. Aku buat tak jadi, bohong kata. Marah pula. Tengok dunia, bagus. Sebab apa? Aku dah buat jadi. Aku tahulah. Ada dua grup. Satu grup yang buat jadi, pun dia kempen. Sampai bila kita nak hidup susah begini tuan-tuan, katanya. Kita umat Islam kena bangkit ekonomi, katanya. Dia semangat berapi, semangat semacam. Sebab apa? Dia menyangka dunia itu mampu menawarkan sesuatu ganjaran untuk dia. Kononnya boleh dapat akhirat. Kononnya. Walhal dia nak dunia dulu, bukan dia nak akhirat. Ada satu golongan pandang dunia kecewa terus. Bohong lah. Aku buat tak jadi pun. Ni kerja nak nyenang kau atas semua ni. Ada golongan yang macam itu. Kecewa panjang ada. Tapi kita tak nak berbicara dengan orang yang tertipu dengan keseronokan yang sementara. Kita tak nak berbicara dengan orang yang kecewa dengan dunia, dikecewakan. Tapi kita nak berbicara dengan orang yang menampakkan diri, atau yang nampak Allah bukakan hijab dalam melihat. Dia tengok dunia, dia nampak satu urusan yang takkan rugi. Iaitu Allah kata dalam Quran surah As-Saff ayat 10-11, hal adullukum tijarah, nak tak aku tawarkan satu perniagaan yang tidak akan merugikan kamu. Bayangkan Allah tawarkan satu perniagaan. Dia tengok dunia, dia nampak semua ini boleh jadi satu modal untuk kita senang di akhirat sana, bukan senang di dunia ini. Lalu apa yang berlaku jemaah sekalian? Kita lihat sahabat yang ikut Nabi SAW selai sepinggang. Bukan dah tak menjadi. Ingat, hari ini kadang-kadang kita cari agama setelah terdesak. Kita kena ubah jemaah sekalian.
Kita kena ubah, kita jadi orang yang bijak. Jangan tunggu terdesak, jangan tunggu dah susah, jangan tunggu dah hujung-hujung, dah tak boleh nak buat, baru nak cari Allah. Jangan jadi Allah itu hujung-hujung. Jangan jadikan Allah itu bila terdesak, macam ubat dia, bila sakit baru cari makan, baru nak makan. Tengah sihat lupa terus. Jangan begitu. Namun Allah itu adalah hidup kita. Bismikallahumma ahya wa amut. Nabi ajar. Hidup dengan apa? Kalau orang tanya, hidup dengan Allah. Oh, taksub kamu ni ya? Oh, boleh. Jangan main cuba tuan-tuan. Cuba sebut begitu. Kita nak hidup dengan apa ni tuan-tuan katanya? Kita cakap kita hidup dengan Allah. Yalah Allah juga katanya. Ada golongan yang memandang kalimah Allah tisakkan kalimah yang tak praktikal. Walhal Nabi ajar kita sebelum nak tidur kita baca doa apa? Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup. Bukan aku hidup dengan bisnes, bukan aku hidup dengan anak, bukan aku hidup dengan isteri, dengan suami, dengan benda yang mati. Mana boleh benda mati untuk hidup dengan aku? Oh, itu cara dia. Ini melihat dengan kebenaran. Aku hidup dengan Allah. Kerana sifat dia yang menghidupkan semua yang mati. Termasuklah aku. Jelas akidah dia. Bila begitu cuma sekalian, apa dia nampak? Maka dia nampak satu tawaran yang Allah janjikan. Dia bukan nampak tawaran manusia. Ini orang bijak. Manusia boleh tawarkan apa? Tawaran apa yang daripada manusia? Senang. Pun dia tak kawal. Saya menjanjikan kesenangan. Oh tak apa, tak payah janjikan apa-apa kat saya. Sebab janji manusia ini belum tentu jadi. Saya yakin dengan janji Allah. Padanya pasti ada kesenangan dan pasti ada ganjaran. Jadi kita tak berharap kepada janji manusia. Sebab apa? Para sahabat semua dilatih oleh Nabi SAW untuk melihat bahawa kehidupan dunia ini antara perkara yang penting ni mas sekalian. Untuk kita jaga pahaman, penglihatan, jaga bagaimana sudut pandang kita. Sebab apa? Sebab mula-mula Islam datang. Islam datang ketika 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Dan bergerak Nabi berhijrah di Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama mula yang memberi kesan kepada orang beriman adalah sudut pandang terhadap dunia. Sehingga datanglah satu sifat yang dipanggil zuhud. Marhalah zuhud. Itu sifat yang Nabi bina dari dalam. Apa tu zuhud? Orang yang tidak terkesan, tidak silau bahasanya, tidak terpengaruh dengan tawaran dunia. Dia ada dunia, tapi dia tak pengaruh dengan dunia. Sebab dia nampak bermula dunia tiada. Bagaimana kita nak harapkan dunia yang tiada? Ini orang beriman. Habis apa yang dia dapat pada dunia? Dia buang dunia ke? Tidak. Orang zuhud bukan buang dunia, tapi orang zuhud tidak terkesan pada dunia, pada hatinya. Dia hatinya ada janji Allah. Itu yang dia tahu. Tuan-tuan datang masjid setiap malam ni, ingat datang kosong tuan-tuan. Ingat saja-saja datang, Allah kata. Ingat dah lepas kita orang kata bila free baru datang. La, datang ini kerana janji Allah. Semua perkara yang kita lakukan, apabila kita sedar lakukan dengan iman, maka kita akan nampak tawaran Allah. Ini orang bijak. Orang bijak begitu je mas sekalian. Sehingga apabila sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bila mengikut Nabi hijrah, ibaratnya orang kafir Quraisy kata apa? Rugilah kamu ikut Muhammad. Rugi katanya. Apa pun tak ada. Dia ingat dia kontrol harta kat dia orang kafir biasalah tu. Selai pinggang dengan sekalian. Kita kalau fikir secara logik, bukan secara logik lah. Bagi saya perkataan logik tu pun kita kena selaraskan balik. Logik ni benda yang memang betul-betul membawa kita nampak hala tuju. Kadang-kadang orang kata fikir logik. Logik tu apa? Logik ni perkara akal yang membawa kepada kita nampak hala tuju. Logik lah. Benda yang tak nak membawa kepada hala tuju, buntu, dipanggil buntu, tak logik. Sebagai contoh, dia kata begini, kamu fikir takkan boleh hidup tanpa duit? Tak logik lah. Walhal kalau hidup dengan duit ke, perkataan hidup tu saja, akal yang waras dia tak akan nampak hidup tu pada duit. Tu maksudnya orang yang tertipu dengan dunia, dia akan nampak hidup dia dengan duit. Macam mana nak hidup tanpa duit? Dia ingat itu dah logik dah. Walhal orang beriman, dia lebih nampak logik.
Dia apa? Mana logik benda yang mati boleh membantu yang mati? Faham ni mas sekalian? Duit mati, manusia mati. Duit boleh bantu manusia yang mati dengan mati? Tak boleh kalau tidak ada pertolongan Allah padanya. Sebab tu jangan, kalau kita jumpa mana-mana hadis bertemu dengan soal hutang sebagai contoh, kan? Bila sahabat mengadu dengan Nabi tentang masalah hutang, apa yang Nabi ajar? Nabi ajar doa, mas sekalian. Doa dengan Allah minta. Sebab duit tak boleh selesaikan hutang secara langsung. Silat lagi bulan kerana ada duit lah berhutang. Terbalik. Contoh dengan bank. Mana ada bank nak tawarkan hutang kepada orang yang tak ada duit? Tengok dah banyak duit ni, saya nak tawarkan facility lah. Bahasanya facility. Mana ada tengok, Allah kamu tak ada duit dalam akaun, saya tawarkan duit nak? Tak ada memang sekalian. Silat lagi bulan, kita ingat bila ada duit bebas hutang. Bila dah ada duit nambah hutang. Kita menyangka kita boleh bayar. Aku boleh bayar. Duit tak habis dalam bank tu. Kita tak tahu permainan ni macam mana. Bak kata arwah tu saya, kau tak tahu bak duit ni. Sekali Allah sempitkan rezeki, stop. Kita dah nampak dah ketika Covid berlaku, mas sekalian. Yang mana kita tak menyangka 40 tahun develop, 100 tahun pun terkesan. Yang dah bilioner pun boleh start. Jangan main-main. Sebab apa? Sebab yang menggerakkan semua itu bukan dengan benda, tapi dengan sifat Allah yang maha kaya. Allah yang maha kaya. Allah yang maha bagi rezeki. Jadi sebab itu para sahabat sanggup meninggalkan harta kerana pergi kepada pencipta. It's okay. Bukan saja-saja sebab ada ugutan di situ. Kamu pilih, kamu nak ikut Muhammad ke ataupun kau nak balik harta kamu. Berbeza dengan kita. Kita hari ini, saya masuk kita tu bukan nisbah kepada kita, ini kata ganti yang mudah nak faham. Kadang-kadang kita dah terdesak macam tadi kita bincang. Kita tak nampak iman itu mas sekalian satu tawaran yang besar. Kadang-kadang dah terdesak baru cari Allah. Ini satu pemikiran yang tidak jelas. Sepatutnya kita telah difahamkan bagaimana tawaran yang lebih besar daripada dunia ini, iaitu tawaran yang menjanjikan satu kesenangan yang kekal. Kesenangan yang kekal. Allah menawarkan kita kegembiraan yang kekal. Bukan tawarkan benda-benda biasa, mas sekalian. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Allah berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu." Kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa ada berita gembira? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Pada mereka Allah akan tawarkan syurga yang mengalir air sungai di bawahnya. Kita boleh dengar ayat-ayat begini mas sekalian yang menawarkan tentang satu kehidupan yang abadan abadah. Kita kena pandang dari sudut pandangan yang berpaksikan iman. Contoh, gembira ni hanya pada perkara yang membawa yakin kepada Allah dan perkara yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Sebagai contoh, duit tadi, dunia, perkara yang ada sekarang. Kalau kita lihat dari sudut dunia tanpa ada pandangan iman, kita akan 50-50. Contoh tadi, nak senang sampai mana senang? Sekarang susah pula akan datang, tak tahu. Tak kita senang, anak kita susah, kita pun tak tahu. Kita tak tahu lenggok dunia ni macam mana. Mungkin kita selesai, orang keliling tak selesai. Dia jadi keadaan yang serba salah. Dunia ni, dia akan jadi satu situasi yang serba salah. Nampak? Kalau kata, apa dulilah orang lain, aku saja. Itu kata serba salah tu. Maksud kata, senangnya ada pada dunia ini, kalau tidak dibawa dengan tawaran yang Allah janjikan akhirat. Akhirat ni, dia pecah dua je. Syurga, neraka. Syurga takkan jumpa susah, senang takkan jumpa susah. Neraka susah takkan jumpa senang. Kita kat dunia senang sekali jumpa susah, tak jumpa susah jumpa orang susah. Dia cakap apa mas sekalian?
Senang tara mana mau kita, tak kita susah, orang lain susah. Kenal ke adik-beradik susah, nak jawab apa? Kadang-kadang kita buat tak tahu contoh. Sampai bila? Lepas tu buat, kalau kita senang, ni tak cerita bab iman lagi ni, senang kita katalah dalam bab manusia saja. Kita ada adik-beradik yang susah, kita senang. Kita kata apa? Lantak kamu lah, usahalah. Aku pun boleh, takkan kamu tak boleh. Dia takkan datangkan satu penghormatan atas kesenangan kita. Susah juga. Kita ingat senang tu akan dihormati. Tak pula. Bermaksud di dunia itu tawarannya tidak jelas, tapi akhirat jelas. Senang takkan berjumpa susah. Neraka susah takkan berjumpa senang. Jadi bila kita nampak saja dunia sekarang, Allah bagi preview. Kita pernah rasa susah sekarang, rasa. Pernah rasa sakit sekarang, rasa. Di dunia dua-dua rasa. Susah, senang, baik, buruk. Dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa lanabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ini pun satu perkara yang kena clear. Kita nak keseronokan, tapi kita akan berhadapan dengan kematian. Orang yang mula faham perjalanan dia ke mana, bukan kata saja Islam mas sekalian, yang kafir pun, yang terhijab dalam pandangan kafir, tertutup, maksudnya kafir, tertutup, dia pun akan faham senang dunia tak ke mana, kita akan mati. Dia pun tahu. Dalam satu motivator barat namanya Anthony Robbins. Anthony Robbins ni dia dah buat satu motivasi yang mana apa dia panggil motivasi tentang mati gitu ya. Bayangkan kita mati besok, hari ini kita kena buat terbaik. Dia pun mengajar buat berhenti dah sekarang. Do all out dia panggil. This is the last chance. Cuma dia tu tak bawa apa-apa persiapan. Dia tahu mati tapi tak bersiap. Jadi makna kata kalau kita lihat perjalanan hidup ni bertemu mati, dalam hidup ada dua keadaan. Akan datangnya bisyarri wal khair. Baik, keburukan, bisyarri, keburukan dan kebaikan. Fitnah, Allah sambung belakang dia, fitnah, iaitu sebagai cobaan. Bermasuk kat dunia ni ada dua-dua serentak. Kejap senang, kejap susah. Kejap susah, kejap senang. Kejap sihat, kejap sakit. Kejap sakit, kejap sihat. Sekarang kita nak pegang yang mana? Tak boleh pegang dunia ni. Sebab dia dalam keadaan mungkin. Mungkin. Kalau dalam bahasa dunia ni, mungkin. Boleh jadi dia elok, boleh jadi tidak. Sebab tu juga dinamakan kehidupan dunia ni fitnah. Fitnah ni satu perkara yang belum pasti. Contoh duit. Boleh jadi duit itu baik, boleh jadi duit itu buruk. Boleh jadi. Sebab dia ada dua wajah, two face. Dunia ni ada dua wajah, two face. Bila sebut dua wajah, maka kita tak tahu wajah yang mana akan menyerdahi kita. Kita tak tahu. Bila begitu, maka orang yang bijak, berbalik pada perbincangan ni, orang yang bijak terus meletakkan wajah yang dilihat pada dunia itu dengan wajah akhirat. Dia tidak lagi duduk pada senang susah, tapi dia duduk pada akhirat. Contoh perbahasan dia, bila Allah uji dia dengan kesusahan. Susah ni buruk lah, orang tak suka. Mana ada lagi orang hari ni merancang untuk susah kan? Tengah buat apa ni? Saya merancang untuk susah ni. Azan dah ke? Berapa minit? Azan belum kan? Belum. Dia isyak awal dan okey, baik. Tak ada lagi lah orang merancang untuk susah, tapi akan berlaku susah. Maka itu termasuk dalam qada dan qadar Allah Ta'ala. Maka susah itu
hendaklah dilalui dengan akhirat. Akhirat susah di dunia, tapi orang yang bijak dia melihat susah itu dengan bukan kata dia nak bila susah saja dia kena beria-ria kat dunia ni, lalu dia pun lupa bahawa akan ada satu lagi hidup yang lagi susah. Kan dah rugi dah. Patutnya bila dia hadapi kesusahan di dunia, pertama akhirat kata apa? Ini baru dunia punya susah, ada satu lagi susah yang lebih dahsyat, akhirat. Baru ada jelas nampak. Hari ni kita susah di dunia, mungkin ada orang datang yang tolong. Tapi kalau kita susah di sana, tak ada siapa tolong. Maka kesusahan itu jemaah sekalian dipandang dengan akhirat. Maka akhirat menuntut kita apa pada susah? Kata Allah, sabar. Usaha untuk sabar ini adalah datang dengan keimanan. Bermaksud dengan kita hadapi susah yang mendatang dalam hidup kita. Orang yang bijak, dia bukan bersiap sedia untuk lari daripada susah itu, tidak. Ini kata orang zuhud tadi. Mula-mula iman datang, iman sekalian, dia tidak lagi terikat dengan hidup susah itu. Bermaksud begini, ada orang dia sibuk untuk mempersiapkan hidup dia. Dia tak nak susah kat dunia, tak nak susah, tak nak susah. Maka dia pun nak senang di dunia. Dengan apa senang dia? Harta. Sudah pasti senang dunia tu bicara soal harta. Lalu dilupa susah ini kerana apa Allah jadikan? Rupanya Allah nak latih dia untuk sabar. Sabar apa? Kerana pada susah ada yang menjadikannya, iaitu Allah. Sebab tu kena bahas bab iman. Sebab tu Allah ajar kesusahan yang paling tinggi dalam surah Al-Baqarah 156. Iaitu Allah ajar bagaimana apabila berhadapan dengan kematian. Kematian, iaitu maut. Tu susah paling tinggi tu. Dia bukan saja kematian, tapi kematian tu paling tinggi. Apa saja jalan kesusahan, kalimahnya kalimah istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja bentuk kesusahan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehinggalah kesusahan yang paling tinggi, susah di dunia ini adalah berhadapan dengan kematian. Itu punya mas sekalian, kehilangan di dunia ini, bila kata barang siapa yang menyebut kalimah istirja ini, maka Allah janjikan yang terbaik. Sebagai contoh kisah Sa'udah, Sayyidatina Sa'udah, si Nabi SAW. Kematian suaminya, yang mana kematian suaminya itu digantikan, Allah gantikan. Sebab Nabi ajar kalimat istirja itu, dia redha dengan kehilangan, Allah gantikan. Rasulullah SAW itu pengganti sebab kehilangan itu. Dah? Azan. Okey. Saya ni dah isyak dakwah ni bottom line betul kan. Bottom line dia azan tu. Tak apa nanti bagi signal saya explainkan selajap. Baik. Maka di situ kesusahan yang ada tidak dibawa dengan perbahasan dunia. Hari ini kalau kita lihat orang yang tidak membawa iman dalam perbincangan susah dia, akhirnya dia hanya melihat kepada keadaan. Contoh, bila sebut tentang keadaan susah, maka yang dinampakkan adalah masa depan. Ini yang bahaya ni. Bila iman tak masuk dalam perbahasan masa depan, maka datangnya keraguan. Macam mana soal rezeki aku, soal kehidupan aku, bagaimana apa yang aku perlu buat ke depan, itu perkara yang tidak pasti. Wallahi jemaah sekalian, depan siapa tahu? Tak tahu pun jadi. Bila tak tahu pun jadi, bukan buat tak tahu. Tu kena faham. Ada orang cuba nak ambil tahu masa depan, akhirnya tak tahu juga. Cara untuk berhadapan dengan masa depan adalah dengan bersiap sedia sekarang. Orang beriman mempersiapkan susah sekarang buat apa? Bukan berangan ke depan tu, nanti senang nanti. Kita tidak ada ajar angan-angan. Nabi tak ajar kita panjang angan-angan. Nanti sekarang, malah dia menunda-nunda kebaikan. Islam mengajar sekarang susah, terima satu. Terima. Yang kedua, sabar. Bila sabar, lakukan suruhan Allah. Apa Allah suruh? Kalau susah, contoh solat. Solat tidak boleh dijadikan alasan. Contoh, kenapa lambat ni? Sebab susah lah. Saya susah lah, sebab tu saya lambat solat. Tak boleh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة وبعث مقام محمود إنك لا تخلف الميعاد. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair, kita sambung sikit mas sekalian, Kurang kita buat kesimpulan. Maka sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, menghadapi keadaan dunia ini sebagai contoh, sebagai susah tadi, maka sebab itu ada Nabi mengajarkan kita doa. Bagaimana minta jauh daripada kesusahan yang membawa kepada kekufuran. Dipanggil fakir. Kefakiran yang boleh mendatangkan kekufuran. Kenapa? Kerana susah tadi ditangani dengan keadaan kebendaan malah menafikan kekuasaan Allah tanpa sedar. Apa maksud kekuasaan Allah tanpa sedar? Sebagai contoh dalam surah Al-Ankabut ayat 41. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Kata Allah, misal bandingan orang yang menjadikan benda-benda yang lain daripada Allah sebagai pelindung-pelindung. Dijadikan perkara lain. Maka kata Allah, kamasalil ankabut, perumpamaan orang yang menjadikan benda lain selain pada Allah ini, yakni bila sebut tentang masa depan dengan Allah. Contoh, susah nak selesai mesti dengan Allah. Yakni dengan nama Allah dulu. Kita faham begitulah. Kita tak nampak benda lain sebab bermula semua dengan Allah. Ni kata orang Amijad ni, dia terus nampak akhirat, dia nampak terus iman. Iman bermula dengan Allah. Kemudian baru kita syarahkan detail dia. Baru kita bicarakan bagaimana yang dikatakan dengan Allah sepatutnya. Tapi dia berapa paling dia jadikan masa depan dia adalah susah. Sekarang susah ni sebab apa? Oh, sebab tak ada duit. Jadi nak senang masa depan ada duit. Okey, bermaksud duit itu menjadi sandaran kita di masa depan untuk kesenangan. Maka tamsilan Allah bagi kepada orang begitu, umpama dia berlindung sebagai bentuk yang dinyatakan di sini adalah sarang laba-laba. Pelindung itu seperti sarang laba-laba. Entah sarang laba-laba, detail macam mana pun buat, tetap lembut begitu. Tiup saja hancur. Ada orang berusaha, sandarannya bukan Allah. Sandarannya adalah benda. Kalau Allah sebagai contoh susah, dia tidak boleh mengurangkan masa dengan Allah. Sebagai contoh, awal waktu solat. Sebab apa tak boleh solat awal waktu? Sebab susah. Tak boleh jadi alasan sebab susah. Susah kehidupan, susah itu, susah ini. Walhal silagi bulan yang jadikan perkara itu kerana susah hati. Sebab tu dia tak boleh nak menegakkan syiar Allah, suruhan. Padahal sesungguhnya sarang-sarang yang paling reput, kata Allah, ialah sarang laba-laba, kalaulah mereka orang yang berpengetahuan. Surah Al-Ankabut ayat 41. Nah, bermaksud jemaah sekalian, kalau kita lihat di sini, tiada perkara yang mesti kita tegaskan dalam kehidupan dengan soal kebijaksanaan itu mesti ada pada diri seorang beriman itu adalah dengan melihat keadaan yang berlaku dalam hidup dia. Susah, itu mestilah melihat kekuasaan Allah. Ini kita ada bahaskan pada fasa amanah ni mas sekalian. Nanti kita ada 4 fasa ni. Siddiq, amanah, fatona, tabligh. Bab amanah ada membincangkan diri, menyatakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan kita juga ada membincangkan seluruh alam ni, kejadian, keadaan, kebendaan itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Ini boleh rujuk dalam surah Ar-Rum ayat 20. Surah Ar-Rum ayat 20, 21, 22, 23, 24. Wa min ayatihi. Ayatnya dimulakan dengan wa min ayatihi. Di antara tanda-tanda kekuasaan itu. Kalau lihat surah Al-Alaq ayat 1, dalil yang pertama, Iqra bismi rabbik. Nampak? Dimulakan dengan Iqra bismi rabbik. Bacalah
dengan nama Rabb. Tidak boleh pisahkan. Maka di sini bila susah, dia kena selesai dengan Allah, bukan dengan diri. Bila kata dengan Allah, masuk usaha untuk merapatkan hubungan dengan Allah, mesti dilipat gandakan. Sebab susah ni takkan hilang tanpa Allah. Bila dah hilang pula, kalau betul dia buat kerana Allah, dia takkan tinggalkan Allah dah pula bila senang. Sebab dia tahu siapa yang menghilangkan susah dia, Allah. Maka tandanya dia akan tengoklah hubungan dia dengan Allah, bagaimana menjaga syariat Allah. Antaranya hubungan dia dengan masjid, sebagai contoh. Sebab tu Nabi SAW rumah dekat masjid, para sahabat semua ada di masjid. Sebab antara syariat untuk lihat kita ni bagaimana rapat kita hubungan dengan Allah, antara dalil yang tidak boleh disangkal sama sekali mas sekalian, sejauh mana hati terpaut dengan masjid. Macam kita lah, kalau kita berniaga, kita ada ofis, kita ada kedai, kita nampak perniagaan itu boleh mendatangkan hasil, betul kan? Lalu kita terpaut dengan hati untuk sentiasa berada di ofis. Sebab apa? Oh, banyak hasil masuk di tempat ini. Tapi kalau kita faham hasil semuanya, rezeki semuanya, itu mesti tidak boleh tidak dengan Allah, maka sudah pasti hati kita akan terpaut di masjid. Tak boleh tidak. Ini pun syariat, fatonah, kebijaksanaan. Sebab itu sampai sekarang ni mas sekalian, peruntukan sampai sekarang di Makkah Al-Mukarramah, kalau kita pergi tetap di masjid. Mana ada bangunan lain? Tak ada. Sedangkan itu kurun yang terbaik. Di manakah, bilakah kurun terbaik? Kurun terbaik adalah kurun Nabi memerintah. Nabi memerintah di mana, jemaah sekalian? Itu soalannya. Nabi memerintah di mana? Sehingga kan bila Fathul Mekah, sekarang ni saudara kita di Gaza sudah berempah pula, jemaah sekalian. Tak tahu apa nasib sekarang ni, keadaan mereka masih belum lagi berhenti. Tapi kalau ikutkan tempoh setelah kejatuhan Empayar Uthmaniyah 1924, 3 Mac 1924, kalau tukar kepada tarikh hijrah, itu tarikh Masih hijrah 1343 hijrah. 1924, sekarang 2023. Baru 100 tahun, baru 100 tahun kita nampak, baru 100 tahun. Kalau nak dibandingkan, Nabi dah bina empayar pentadbiran, start Nabi takluk Mekah balik, Fathul Mekah, tolak 23 tahun. Tolak dengan tarikh hijrah last pemerintahan Uthmaniyah 1924, 1343 hijrah, tolak 23, tinggal 1323 hijrah. Allah bagi umat Islam memerintah 1323 tahun. Dan semuanya diperintah dengan hebat, undefeated. Kenapa mas sekalian? Apa rahsianya? 3 masjid dalam genggaman, hati mereka di masjid, bukan di luar. Sebab itu hari ini Dajjal beria-ria nak dapatkan Masjidil Aqsa, bukan tanah Palestin tu saja. Yang dia aim tu Masjidil Aqsa. Kalau tak ada Masjidil Aqsa tu, dia tak aim pun kat situ. Itu kiblat pertama umat Islam. Di situlah tempat dipanggil endorsement. Ingat iblis ni penuntut sekalian, saya ambil masa sikit. Naib presiden yang buat kekacauan semua ni, yang berlaku hari ni, ketuanya Dajjal. Tak usah cerita kuasa-kuasa lain. Yang lain tu, itu boneka saja, yang diarahkan dipanggil sembah setan. Mereka ni telah ni kerat darah ni sembah setan. Akaun dia auto penuh. Kau sembah aku penuhkan akaun kau. Depa terpaksa dan depa tunduk dengan Dajjal. Naib presiden. Tuan-tuan kena ingat, presiden masih ada lagi. Dan ada sekarang dengan kita, iblis. Jangan ingat Dajjal dia buat kehancuran di luar, iblis buat kehancuran di dalam. Bila dah dalam hancur, naik presiden datang, dia tawarkan apa-apa ikutlah. Tapi iblis dah buat kerja dulu dah.
Tapi nak bagi tahu je point kat sini, Iblis nak buat kejahatan kena minta izin Allah. Allah bagi izin baru buat. Begitu juga dengan Dajjal. Dia nak takluk. Kalau presiden minta izin dengan Allah, naik presiden kena minta izin tak? Minta izin lah. Dekat mana nak minta izin dengan Allah? Kat masjid lah. Entah datang masjid ni minta izin dengan Allah ni. Bukan pergi kat luar sana. Siapa datang masjid dengan memahami kaedah ini, ya Allah, Engkau telah berikan aku dunia, maka izinkan aku untuk mentadbirnya. Ada yang minta izin. Ni kena faham. Sebab tu Dajjal, dia tak boleh lagi nak memerintah. Kau bayangkan, kalau ikut kan, semua benda dia dah ada. Tonton tengok peta Israel, peta yang di Israel buat. Padahal itu Palestin. Cuba tengok tinggal apa, Gaza kan, kecil kan. Kalau ikut kan, dia dah banyak dah. Habis dah. Kenapa tak habis sama sekarang? Kenapa tak boleh lenyapkan sampai sekarang? Apa yang menghalangkan dia tak boleh lenyapkan sekarang? Masjid. Kat situ ada masjid, mas sekalian. Dia tak boleh buat apa-apa. Kalau ikutkan, dia dah ada semua aset. Jadi barang siapa yang dekatkan diri dengan masjid, hidupnya tidak akan hancur dan dihancurkan oleh sesiapa pun. Ini janji Allah. Sebab tu jemaah sekalian, orang yang bijak adalah orang yang melihat hidupnya itu dengan akhirat. Akhirat ada iman, iman itu ada amal. Amal utama umat Islam pada akhir zaman itu adalah masjid. Mari kita sama-sama imarahkan kembali masjid dengan keimanan yang sebenar. InsyaAllah kita sambung lagi tajuk ini pada siri akan datang, InsyaAllah, dengan perbincangan hakikat kehidupan, dengan mentaksirkan menurut pandangan dengan sifat wajib bagi Nabi SAW. Wallahu alam. Itu saja, mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan terkasar kata itu, kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.